Okay. So yang pertama dia cakap hasil darab dua nombor positif ialah 448 dan nombor yang lebih besar melebihi nombor yang lebih kecil sebanyak 12. Okey. Jika nombor yang lebih kecil ialah P, hitung nilai P lah kat sini. Okey. So kalau dia cakap hitung nilai P, so dia cakap P ni adalah nombor paling kecil. So kalau yang nombor yang lebih besar, so kita akan dapat P tambah 12. Sebab dia cakap lebih kecil sebanyak 12 kan. So maksudnya yang nombor kecil adalah P, yang nombor besar tambahkan dengan 12. Dekat statement ayat ni ditulis hasil darab dua nombor positif. Maksudnya P darab dengan P tambah 12 sama dengan 448. Okey. So P kat sini P darab P jadi P kuasa 2. Okey. P darab dengan 12 kita dapat 12P sama dengan 448. Azwar dia punya dah cantik dah sampai sini. Tapi dia sama dengan kosong tu bila dia pindahkan 448 hilang kosong tu. Hilang sama dengan dia tu. Azwar boleh check balik macam mana nak buat tu. Saya terlupa. So P kuasa 2 tambah dengan 12P tolak dengan 448 sama dengan kosong. Okay. So macam Azwar buat dia dapat punya betul. Dia punya tu. Cuma dia tak letak kosong tu. Okay. So kalau kita faktorkan kita dapat P tolak 16. P tambah 16 silap. P tambah 16. P tolak 28. Sama dengan kosong. Dia punya jawapan tu dia salah dekat negatif dengan positif je. Okay. So bermaksud P tambah 16 sama dengan kosong. So P sama dengan negatif 16. Satu lagi P tolak 28 sama dengan kosong. P sama dengan 28. Okey. Dia cakap hasil darab dua nombor positif. Bermaksud P ni mesti nilai dia positif lah. Dia tak boleh nilai dia negatif. So apa jawapan dia? P sama dengan 28. So kita tak boleh ambil P sama dengan negatif 16 So dia nilai tu adalah nilai negatif. Okay, so kita ambil P sama dengan 28. Okay, kita dapat ni simple ni. So P darab dengan P tambah 12 sama dengan 4. Cuma kat sini mungkin awak kalau tak dapat mungkin di segi macam kenapa satu lagi tu P tambah 12. Mungkin awak keliru kat yang lebih kecil tu sebanyak 12. Kadang-kadang kita buat tolak kan. Okay. Tapi tak apa. Benda tu kita kena dalam menyelesaikan soalan panjang ni, awak kena tengok hubung kait antara nilai yang dibagi tu. Kalau jika P adalah nilai kecil, so yang lebih besar mesti tambah dengan 12. So kita bayangkan, kecil mesti tambah jadi yang besar. Macam itulah. Right. So P sama dengan 28. Okay, nombor 6 ni cikgu tak nak usik. Cikgu nak biarkan sebab tak ramai yang hantar. Okay, hanya Azwar. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 9 ni. Okay, untuk soalan nombor 9 ni, Azwar punya cache graph tu dia pelik sikit. Okay. So, kita tengok graph kuadratik ni, fungsi kuadratik dia ada negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah 1. Azwar ni dia punya keles kat situ. Azwar, kalau ada kuasa 2, jangan darabkan negatif tu tau. Okay, Azwar? Kalau Amir boleh, apa Boleh go. Dah suara tak? Kasih saya boleh tak? Okay, so yang ada negatif ni maksudnya jangan darabkan dulu.
kita kena kembangkan luar dekat kuasa 2 tu dulu. Okey, kalau di kuasa 2. So maksudnya fx sama dengan negatif x tolak 2 x tolak 2. Jangan kembangkan dulu. Okey. Tambah dengan 1. Dah kembangkan yang ni baru boleh buat yang kembangkan negatif tu. Tu baru betul. Okey. So kita dapat negatif x kuasa 2 tolak 2x tolak 2x tambah 4 tambah 1. Okey, ni tadi bracket dulu. Okey, baru kembangkan yang negatif. So kita akan dapat negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 2x tolak 4 tambah 1. Okey, tambah 1. Sebab tambah 1 ni tak diefekkan dengan dalam bracket ni. So dia kekal lah positif 1. So last kali negatif x kuasa 2 okey tambah 4x tolak dengan 4 tambah 5, negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3. So fungsi yang akhir je adalah fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Tapi untuk soalan pertama ni dia minta apa? Hitungkan punca-punca bagi fungsi kuadratik itu dan seterusnya nyatakan persamaan paksi simetri bagi grafnya. Okey, kalau dia tanya pasal punca je, okey, secara automatically awak mesti ingat fx equal to kosong atau equal to sama dengan kosong. Okey, fx tu sama dengan kosong. So bila fx sama dengan kosong, makanya negatif x kuasa 2 tambah 4x tolak 3 sama dengan kosong. Okey. So kalau dia tanya punca ni, so maksudnya dia nak dapatkan fx ni sama dengan kosong. So kita dapatkan nilai x tu. Okey, Azwar boleh tak bantu cikgu apa dapat jawapan dia? X dapat berapa? Azwar? Tak ada ke? Hello, Azwar? Cikgu. Berapa nilai x dia tu bila kita faktorkan? X dapat 1 kan? X1, Dan? X1, X2 tu dapat 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Okey. So kita ada 1 dengan 3. Okey. Negatif 1, 2. Negatif 1, 4, negatif 3. 1, 3. Okey, betul. So X1, X sama dengan 3. Okey, then macam ni kita dah dapatkan paksi simetri. Okey. X sama dengan 3 tambah 1 bahagi dengan 2. So kita dapat 4 bahagi 2. So dapat jawapan dia 2. Okey. So kita kena dapatkan dia punya, sepatutnya beza lah. Tapi kita just boleh beza ataupun kita tambahkan. Dapatkan titik tengah lah maksudnya. Titik tengah kita kena tambahkan dua-dua tu. So baru kita bahagikan dengan 2. Okey, tambahkan lepas tu bahagikan dengan 2. So makanya x sama dengan, okey kalau cakap persamaan paksi simetri dia, maka x sama dengan 2. Right. Lepas tu dia minta lakarkan graf kan. Okey, bila minta lakarkan graf, selain daripada kita dapatkan punca dia, x sama dengan 1, x sama dengan 3 tu, okey. Satu lagi benda yang kita kena tahu adalah dia punya pintasan y. Okey, pintasan y. Okey, kat sini kalau tengok pintasan y dia, c dia adalah negatif 3. So maksudnya c dia negatif 3. So tak payah pening-pening kepala, tak payah. Actually dia boleh kena buat lah. Bila x sama dengan kosong, fx dia dapat berapa?
So kat sini dia dapat C dia negatif 3. So kita ambil negatif 3 lah. Sebab kalau kita ganti kosong pun akan dapat jawapan yang sama. C sama dengan negatif 3. Okay. Dah sampai ke tahap tu, apa kita buat? Kita kena lakarkan sikit lah. Okay. So kita lakar sikit ke sini. So, graf dia, graf dia ada punca 1 dengan 3. So bermaksud 1 dengan 3 tu adalah persilangan paksi X ataupun pintasan X dia. Okay, letakkan 1 dengan 3 di sini. 1 dan 3 di sini. Dan juga paksi simetri dia X sama dengan 2 kat sini lah. Okay. Dan pintasan Y dia negatif 3. Okay. So, bagi kita buat kat sini, ambil pensel, buat bentuk ni. So bentuk dia masam kan? Kenapa bentuk dia masam? Sebab dalam fungsi dia, A dia adalah negatif 1. Sebab ada negatif kat sini. Kat depan tu negatif kan? So kalau negatif, bermaksud A dia negatif lah. A dia kurang daripada kosong. So maksudnya graf dia masam bentuk yang ni. Masam. Jadi kalau gembira, bentuk dia senyum macam ni lah. Kalau positif, A dia positif lah. Tapi kalau A dia negatif, dia akan jadi masam. Dia bentuk akan jadi masam. Cuma kat sini ada satu benda yang kita kena dapatkan, ialah bila X sama dengan 2 ni. Itu pintasan pada paksi, paksi simetri dia X sama dengan 2. Dan kita kena dapatkan titik tengah dia ataupun dia punya titik maksimum di sini. Bila X sama dengan 2. Okey, Hazwan, boleh tak awak dapatkan fx dia sama dengan berapa bila X sama dengan 2? Macam mana cikgu? Hazwan? Fx dia, berapakah nilai fx bila X sama dengan 2? Kosong. Kosong? Are you sure kosong? Nilai fx bila apa tadi? X sama dengan 2. Dengan 2. Nofal dapat? Nofal, dapat tak? Yang buat yang ni ya, yang nombor 9. Nombor 9A ni. Dah buat. Dah. Oh, sekejap. Okay, titik maksimum dapat berapa? Bila X sama dengan 2, dapat berapa fx dia? Berapa Nafal? Fx dia negatif X kuasa 2 tambah 4X tolak 3 ni. Ni fx dia. Ataupun nak pakai atas ni pun boleh tak? Tak ada masalah. Ketikkan X sama dengan 2. Okay, Azwan dapat tak? Berapa? Azwan? Tak sama. Berapa? Sama tu berapa? 3. 3? Macam mana dapat 3?
Dah saya masuk Azwar. file tu lah balik. Masa? Yang mana? Cikgu cakap X sama dengan 2 bukan X sama dengan kosong. Ah. Ha. Yang kosong tu yang kat bawah sekali kan. Apa negatif yang 3. tu yang Cikgu nak bila X sama dengan 2. Fx Ya, tu dapat apa? PQN. Okay, yang dekat samaan atas ni masukkan je. X sama dengan 2 dapat apa? Fx sama dengan 2, 1. 1. Sebab nampak tak? Kalau kita gantikan 2, 2 tolak 2 jadi kosong. Kosong kosong 2 mesti dengan kosong. Tambah 1, 1. Okay? So ada 2 pilihan. Sama ni nak pakai yang ni ataupun yang atas ni. Yang atas lagi senang lah. Bila X sama dengan 2. 2 tolak 2 dapat kosong. Kenapa Azwan? Lama je. Menekan kalkulator. Azwan? Bela Azwan. sikit. So X sama dengan 1. So maksudnya titik maksimum dia adalah 2, 1. Okay. So bolehlah lukis gambar je, lakarkan. Ni adalah bentuk dia, graf apa orang kata Fx sama dengan negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah 1. Okay. Negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah 1. Okay, boleh tak ni? Sekejap cikgu. Okey dah. Okay, baik. So yang soalan lain, cikgu nak minta awak hantar kat dalam WhatsApp cikgu. Seorang pun dah hantar je. Yang hantar Azwar je. Tanya cikgu macam mana nak jawab soalan ni. Okay. Yang lain. Okay. So sebelum kelas minggu depan hantar cikgu nak bagi dia sebagai homework. Hantar minggu depan. Okay. So kita tengok yang topik yang seterusnya adalah topik yang bukan asas nombor lah. Okay, bagi yang dah join kelas Shifu Admin tahun lepas, hujung tahun tu cikgu ada bagi macam teaser lah ataupun topik yang mudah bagi tingkatan 5. Tingkatan 4 silap ke SPM kan. So ada satu bab yang cikgu dah bincangkan, dinamakan sebagai asas nombor. Pasal cikgu Hazwan ada dalam tu. Hazwan dengan Naufal ada dalam tu. Yang ada situ. So cikgu percaya awak dah boleh khatamkan bab ni, Azwan? Tak Azwan? faham yang bab baki je lah. Oh, baki. Sebab Baki dekat apa tu nanti bila yang bagi apa benda tu kan dia ada baki berapa tu tu yang tak faham. Okay. Tak apa, kita ulang balik lah. Baik. Okay, asas nombor ni biasanya digunakan untuk kita yang biasalah, pada yang basic digunakan dalam sistem komputer lah. So kita ada asas 2. Kalau biasa pernah tengok kalau dalam cerita matrik ke cerita komputer kan dia ada tulis nombor kan 1001 1101 kan. Dia ada 2 jenis nombor je. Binary code. So dinamakan sebagai binary code. Kenapa kena pakai nama dia binary?
Okay, binary tu bermaksud asas 2 lah. Dalam bahasa Inggeris, binary ni 2. So binary code. So dalam komputer ni, ejaan A, B, C, D, nombor 1, 2, 3 sampailah 9 ni, okay, dalam keyboard awak ni ada tulis, kalau ada komputer depan tu ada keyboard, ataupun dalam handphone awak kan, gambar-gambar yang awak tengok dalam apps apa semua tak pakai apa kata, semua pakai coding ataupun kod, namanya kod binary. So kod binary ni dia mempunyai dia adalah asas 2 yang hanya ada 2 nombor saja, iaitu 0 dan 1. Dia tak boleh lebih daripada, dia tak boleh 2 dan dekat atas. Maksudnya itulah. Okey. So kalau kita cakap asas 3 pula, so paling tinggi dia adalah nombor 2. Okey, nombor 2 paling tinggi. Dan seterusnya berikutnya nombor asas 4, 5, 6 tu, so sama jugalah. So dia akan nombor maksimum dia adalah kurang daripada nombor asas dia. Macam contohnya asas 8. So paling tinggi nombor dia adalah 7. 7. Okey. Itu basically untuk asas nombor lah. So ni slide yang cikgu dah bagi kat awak tu. So contohnya kita ada 8 kan. 8 iaitu nombor dia 0 hingga 7. Ada slide ke cikgu? Ada slide ke? Cikgu dah upload kan dekat dalam Google Classroom kan? Oh, jap internet tu. Jap saya masuk balik jap. Okay. So dia 9, kita ada 0 hingga 8, 7, 0 hingga 6, 5, 0 hingga 4, 3, Okey. 0 hingga 2. Okey, 2, 0 dengan 1 je. Dia tak ada lebih daripada nombor itulah. So dia tak boleh, memang takkan lebih. Dan asas 10 pun kita tahu 0 hingga 9. Itu nombor yang standard lah. Standard number yang nombor bulat yang kita ada adalah asas 10. Iaitu nombor dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sajalah. Sampai 9. Pada asas 10, so nombor sebelum dia adalah 9. So maksimum dia adalah 9. Dia tak boleh lebih daripada tu. Okay. Okay. Dan asas ni ada juga sampai ke asas 16. So maksudnya nombor tertinggi dia adalah 15 lah. Tapi dia ada dalam asas 16 ni dia ada satu benda, apa katanya, ada huruf A, B, C. Okay. Dia ada special case untuk asas 16. Dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai hexadecimal. Okay. Okay, dalam kalkulator awak ni, kalau boleh tengok. Okay. Ada nampak tak yang warna hijau kat sini? Yang warna hijau ni. Dia tulis OCT, dia tulis okay, BIN. Lepas tu kita ada HEX dan juga DEC kat situ. Okay. Ini adalah button di mana button untuk awak tukar asas dia lah. Okay. So macam mana kita nak sikit. So macam mana kita nak tekan tukar asas tu? Okay, kita bermain sikit dengan komputer lah. Ada komputer pula. Dengan kalkulator dia. Review sebagai. Okay. So apa kita buat kat sini? Mula kita tekan mode. Okay, tekan mode ni. Kita nampak tak? Kita tekan mode. Okay, tekan mode dia. Boleh buka lagi. Oh, dia buka silap. Okay, tekan mode. Tekan dia sampai dia tulis base. Nampak kita ada base ni. Base, pergi ke 3. Sebab kita nak base. Nampak tak belah sini? Belah kiri kita ada tulis P. Dia bergantung kepada ni. Base. Dia bergantung kepada kalkulator lah, jenis kalkulator. Kalau pakai jenis ni, tepi ni dia tulis B lah. B tu pun maksudnya apa? B ni adalah binary. Okay, dia berada asas 2. Okay, asas 2. Okay, ni adalah
mode kalkulator awak ni sekarang berada di asas 2 B. So kalau nak tukar kepada asas 10, pergi kepada DEC tu kat sini, DEC. So dia akan tukar kat sini D. Okay, dia akan tukar kat sini. Saya D Decibel tu pula. terbalik. Oh, ni terbalik okay. Okay, cikgu punya ni kot paparan ni. Oh, Okay, D Belah sini D Okay. Ni sekarang tengah mode D. So maksudnya decimal. Kalau tekan hexa SCX dapat apa? Dia tulis H. H kan? H. Tu adalah asas 16. Okay. Hexadecimal. Nama hexadecimal. Tekan OCT. Dia keluar apa? OCT O. paling ujung. O kan? O tu bermaksud okta. Apa hex tu apa 16-an? Asas 16-an. Hex tu asas 16, ya betul. OCT adalah asas Okay. asas 8. So dalam kalkulator yang awak gunakan ni hanya ada 4 asas, tapi hanya boleh gunakan 3 saja. Iaitu decimal, binary dan juga asas 8 OCT. So apa guna hex je? Hex tu so kalau awak nak sambung dalam bidang ke komputer, sains komputer, awak nak bidang kejuruteraan, komunikasi, telekomunikasi kan, satelit bagai semua. So yang awak perasan tak kalau IT lah. internet, IP address kan. Kalau IP address yang awak guna sekarang, yang ada nombor-nombor tu, kita namakan sebagai IPv6. Maksudnya dia berada pada asas asas yang standard lah, IPv6 ni. Standard nombor. Dia tak ada sampai dia adalah nombor asas, dia nombor asas 2. Tapi cuma dia boleh pakai nombor asas 10 lah. Okay. So dia adalah asas 2. Okay. Untuk yang satu lagi, dia ada version satu lagi, nama dia tulis IPv6. Pasal tak? Kalau kat komputer, awak pergi kat komputer kan, mana-mana kalau terjumpa lah, dia tulis IPv6. Ni IPv4. Okay. IPv4 just tulis 120.192.205.255 katakan. So ni dinamakan sebagai IP address version 4. So bukan asas 4, tapi IPv4 ni maksudnya digunakan asas 2. Okay. Tapi kalau dia cakap sebagai IPv6, dia ada nombor special sikit lah. Dia ada A2, A01, A0, B3, macam tu. So dia ada perkataan ni. Okay, A dengan B tu. So maksudnya sebab apa? B ni adalah dia punya nombor hexadecimal dia ataupun nombor asas 16. Okay. So dalam komputer kalau awak dia gunakan IPv6, so awak kena gunakan ni lah, asas 16. Kita tak boleh gunakan asas 2. Asas 2 hanya pada IPv4. Okay. Kan? So nombor dalam asas 2 ni, nombor tertinggi adalah 255 lah biasanya. Dalam komputer 255, dia tak boleh lebih dari tu. So kalau awak nak belajar lagi mendalam lepas ni, lepas SPM mengenai komputer, so cuba ingat macam mana awak nak dapatkan asas ni, asas 2 ni. Ataupun asas-asas yang lain lah. Asas yang lain tu dia kurang digunakan. Okay, sekarang hanya gunakan asas 2 dan asas 16 kan, sebagai dia punya pemprosesan dia. Okay, so bahasa komputer dia tak pakai bahasa Melayu dia pakai bahasa nombor. Nombor dalam asas 2 dan asas 16. Okay, boleh tak dapat ni? Kelas yang lain? Senyap ya? boleh. Ya.
Okay, Luffy boleh? Senyap malam ni? Tunjuk tu je kan? Pening sikit. Aduh. Luffy kat mana tu Luffy? Sebelah jambatan ni? Okay. So ini adalah asas nombor dia. Okay. So boleh tak awak salin nombor ni dan okay. So cikgu bagi contoh satu dulu. Dia nak minta 3 nombor berurutan selepas nombor yang dia bagi tu. Okay. Oh, sorry. Dekat sini 3 yang kecil ni dinamakan sebagai asas dia lah. Okay. Okay, 2 ni dia bagi nombor asas dia. Okay. So nombor dia kalau 22 kan. Okay. 22. Okay. Tadi cikgu cakap kalau asas 3 kan. Kat bawah ni kecil dia tulis asas 3. Kalau asas 3, nombor paling maksimum dia apa? 2, 3, 2. Okay. So nampak tak kat sini? Kedua-dua digit ni dah maksimum. Dah mencapai tahap nombor maksimum kan? 2, 2. Okay. So bila dah sampai tahap nombor maksimum, dia kena pindah kepada digit ketiga. Okay. 3. Digit ketiga. Okay, ni tadi 2 digit kan? Ni 2 digit. Sekarang kalau kita nak tambah lagi, so kita kena buat 3 digit lah. So kalau 3 digit, kita start balik dengan nombor 1. Okay, so kita akan dapat 1, 0, 0. 100 lah. 100 asas 3. Okay, nombor kedua, dia nak 3 kan? Yang ketiga kan? So yang ketiga, 3 digit. Jadi 1, 0, 1. 1, 0, 1. Asas 3. Next. So dia macam ditambah apa kat belakang kan. Bila dia lebih maksimum, dia akan tambah yang ke depan dia. Yes, betul. Dia tambah satu lagi digit ke depan. Okay. So tengok yang belakang ni. 1. Lepas 1 ada lagi nombor kan untuk asas 3 kan. Itu 2. So kita buat 3 digit dia. 1, 0, 2, 2 asas 3. Okay. So boleh tak salin nombor tu yang 154 asas 6, 135 asas 5, 10011 asas 2. Okay. Ataupun yang dah print tak payah salin lah. Yang dah print pakai yang dah ada tu. Macam Azwan rasa tak print rasanya tu. Dia tanya kat cikgu tadi kan. Yang mana cikgu? So dia tak print, so bolehlah salin. Okay, cikgu nak minta awak senaraikan 3 nombor berurutan selepas nombor yang ni. Contohnya yang pertama, yang kedua kita ada 154 asas 6. Nombor berikutnya apa? Ada 3 nombor cikgu nak. Okay, cikgu masa dalam 10 minit boleh? Untuk awak selesaikan ni. Banyak je. Ada 3 nombor ni. Tak, 154 tu kan dia nak berapa tu? Oh, nak 3 saja. 3 saja. Okay. Macam ni kita ada nombor 1, 2, 3 kan? 3 nombor kan? So dah ada soalan 3 nombor berturutan. Cikgu. Ya. Soalan dia kena 154 ke atas ke macam mana? 154 ke atas betul. Oh. Satu 155 Okey, nombor seterusnya selepas 154. 155 asas 6. Okey, 155 asas 6. Okey, betul. Okey, seterusnya 200 asas 6. 200 asas 6. Seterusnya 201 asas 6. okey, 201 asas 6. Okey, betul.
Okay. Ada siapa lagi nak mencuba? Saya Okay. Siapa ni? Lofi ke Azwar ni? Lutfil. Lofi, okay. Lofi, nak bentuk nak yang mana? 134. Okay. 134. Selepas 134 apa dia? 144 asas 5. 144. Okay. Kita tengok sini. Nombor terbesar dalam asas 5 adalah 4 kan. So kalau dah mencapai yang digit yang belakang ni dah capai maksimum, so kita kena tambah lah yang digit kedua kan. So jadi 1, 4, yang belakang yang kerja dia apa? Kosong. 1, 4, kosong. Okay. Lepas tu 4 kosong apa? Luffy. 141 Yes, betul. 1, 4, 1, asas 5 dan berikutnya 1, 142 142 asas asas 5. Okay. Tapi 144 140 asas 5. Okay. So yang lain ni siapa nak cuba? 1011 asas 2. Nombor ketiga nombor berturutan selepas 10011. Apa dia? Kejap lagi nak kena buat yang ni lah, yang kertas satu ni. Kertas satu yang mana ni? Yang yang spread tu. Kejap lagi kalau sempat lah. Kalau tidak kita buat minggu depan lah. Okay, depan. Siapa nak cuba? Yang nombor keempat tu? Nafa nak cuba? Saya nak cuba. Apa yang kat ni, yang kat sini lah. Yang ni. Kat depan ni. Okey, yang nombor 4 Nombor 4 betul? Yang pertama 10102. Apa Jap, yang satu. dua ke 101 kosong. 00. Okey, betul. Lepas tu? 10101. Okey, betul. Last sekali 101. Jap. 10110. 1-0, betul? Plus 2. Okey. Nampak tak? Dia betul tanya tu kan? Salah tu jap. Oh, Dina tu hantar. Okey, 2 tak ada Dina dalam tu. Sebab dia asas 2. Asas 2 dia nombor kosong dengan 1 je. Kalau jumpa nombor 2 tu maksudnya awak salah lah. Lebih Okey. dari Dia terlebih daripada nombor maksimum ni kan. Okey. Right. Konsep dia simple je. Dia check. Tertekan. Okey, tak apa. Okey. Kena buat dulu. Okey. So ni kita nak tentukan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang warna merah ni. Okey, nilai tempat dan nilai digit dia. Okey. Nilai tempat dia, nilai tempat dia adalah mana cik? Jom. Ini soalan. Lupa macam mana nak tahu dia nilai tempat. Oh, okey. Nilai tempat dia sekejap Okey, nilai tempat dia. Kalau tengok ni, 21135 ni adalah asas 5 kan? Sebab nombor kecil ni 5. So bermaksud nilai tempat yang pertama dia adalah 5 kuasa kosong.
paling belakang. Kita start dari belakang, bawa ke depan. 5 kuasa 1. Lepas tu 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Okey. Nilai digit dia adalah 2, 1, 1, 3. 3. Okey. So dalam ni yang warna merah adalah 1 di sini. 1 yang pertama. Okey. So nilai tempat dan digit bagi 1 yang pertama tu adalah 5 kuasa 2. Nilai tempat dia. Dan nilai digit dia adalah 5 kuasa 2 darabkan dengan 1. So kita dapat 25. Boleh? Bezakan nilai tempat dengan nilai digit. Nilai tempat just macam 5 kuasa berapa? 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 1. Okay. Itu adalah dia punya nilai tempat. Nilai digit dia kena darabkan dengan nombor digit dia. Kalau darab dengan satu-satu lah. Kalau dia 2, darabkan dengan 2. Contoh yang bawah ni, kita ada asas 7. Okay. Kita ada asas 7. So maksudnya, kita start dengan belakang 7 kuasa kosong. Okay. Lepas tu 7 kuasa 1. Lepas tu 7 kuasa 2. 7 kuasa 3. 3. Okay. Lepas tu susun nombor digit yang dibagi tu. Cikgu. Ya betul. Apa dia? 7 kuasa kosong kan. Ha? Sini dia sifar kan. Tak ada nilai kan. Tak ada nilai, sifar. Okey. Naufal, buka kamera. Ya, saya dah memang dah buka dah. Dah buka Okey. 700 sama dengan sifar Okey, bangun sekarang, Naufal. Okay. Kita faham. Bangun. Okey. Depa tangan. Ha? Depa tangan. Ni. Okey. Okey, dalam kiraan 2, buat setajam sekarang. Apa saja? Lompat bintang. Sekejap. Tak ada ruang gambar. Oh, Okey. Ya. Ya. Ini tu. Ha. Dah, cukup. 1. 700 sama dengan berapa kelas? 1. 1. Ada pula sifar. Naufal. Ha. 7 kuasa kosong sama dengan 1. Bukan sifar. Oh. Ha. Okey. So, Naufal dah kena denda. Siapa silap lagi yang silly mistake yang kita buat bila kita dah belajar sebelum ni, kalau ada buat kesalahan, dia yang kena denda lah. Okey. Green screen creator weh. Ui, si kereta tu. Tak boleh tahan. Okey. Tapi untuk yang kelas minggu ni, kita dah start ke kelas minggu ni, memandangkan bulan depan kita akan berjumpa secara face to face kat kelas Sifu and Med kat center. Okey, baik. Cikgu akan bagi bintang. Bintang, bukan lompat bintang kalau salah, kena lompat bintang. Kalau buat yang betul, dapat bintang. Okey. So siapa yang willingly first, syarat dia kena kalau cikgu tanya dan awak boleh jawab, awak jawab, dia akan dapat 1 bintang lah. Ikut pada cikgu nak dapat berapa bintang. Tulis bintang tu dekat buku nota awak. Kita kumpulkan sampailah ujung bulan ni. So bintang siapa paling banyak, nanti cikgu akan bagi hadiah masa kelas face to face tu. Boleh? Nampak macam Okey.
Okay, siapa nak cuba yang soalan nombor 3 dan 4 ni? Okay, sebelum tu, tak habis lagi yang nombor 2 ni. Yang 5, 5, 6, 6 ni. Asas 7. Okay, nilai tempat dia untuk yang warna merah tu apa dia? 7 kuasa berapa? 7/1. 7 kuasa 1. 1. Okay, right. 42. So, 42. Yes, 1 bintang untuk awak. 7 kuasa 1 darab 6, so dapat 42. Siapa jawab tadi? Azwar, Luffy ke Azwar? Saya ke? Azwar. Azwar. Okey, Azwar dapat 1 bintang. Okey, tulis dekat buku nota awak, buat bintang untuk bintang tu. So nanti kumpulkan. Oh, banyak bintang awak dapat. Saya ke? Okey, seterusnya. Cikgu masa dalam okey, ni tak payah kot. Ni senang je. Ni tak payah kira. Okey, siapa nak cuba soalan nombor 3 dan nombor 4 ni? Saya ke? Awak lagi. Okey, boleh? Seterusnya. Okey. Dalam 10110 tu dapat 1 darab 2 kuasa 4 dapat 16. Okey, 2 kuasa 4 confirm 2 kuasa Oh. kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 1 kosong, 1 kosong. Okey, 2 kuasa 4 dan 2 kuasa 4 asal darab dengan 1. So dapat berapa? 16. Azwar. Berapa? 16. 16. Okey, 16. Okey, 1 bintang lagi untuk awak. Okey, seterusnya. Siapa nak lagi? Saya. Selain daripada Saya. Azwar. Okey, Azwan. Okey. Oh, bila aku letak kasi bintang semua laju kan. Okey, 8 kuasa 2 64. 8 kuasa 2 64. Okey. Lepas tu, nanti dia nilai tempat dia 8 kuasa 2. Nilai digit dia Jadi dia 7 darab 7 448. 448. So 64 dengan 7 dapat 448. Okey, Azul dapat 1 bintang. Baik. Okey. Ni cikgu beri masa dalam 2 minit untuk awak selesaikan dan snap bagi kat cikgu. Siapa orang pertama yang hantar WhatsApp kat cikgu, cikgu bagi 3 bintang. Dua soalan ni.
Ini ada bola betul Kristina. JDT lawan Kedah. Piala Sumbangsi. Ada orang tanya hari ni ada bola ke? Siapa sokong JDT kat sini? Selangor lah cikgu. Selangor? Aduh, Selangor. 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 Yang KL pun kalah. Aduh. Ada. Semua Selangor Kedah tak ada? Kedah. Tak ada penyokong Kedah. Kelantan tu. Oh, Kelantan. Oh ada seorang ni. Kristina Kedah Okey. Agak-agak boleh dapat berapa? Agak-agak Kedah boleh menang tak? Kristina. Asal panjang sangat Kuut tu. Kuut. Boleh kuut. Boleh kuut. Dia punya sebutan Nahu ni. Kuut. Okey, siapa dah hantar dalam WhatsApp? Okey. Delete terus. Kenapa? Baru nak tengok. Okey. Saya dah hantar cikgu. Okey, saya nampak ni. Tengah baca awak punya ni. Okey. So, cikgu nak bagi Nafal 3 bintang. Sebab awak dapat jawab dengan betul. Okey. So, jawapan yang pertama. Okey, dia okey. Nafal tak perlulah sampai tambahkan tu. Tapi kira effort awak nak dapatkan nombor 156 dengan 239 tu okey lah. Okey. Apa maksud 156 yang awak dapat tu? Dan 239. Itu nombor asas berapa tu? Yang satu sekejap ya. Yang apa? Surat 2, 3, 2, 4, 1. Okey, ini awak dapat kejap. Okey, betul lah. So 40. Yang ni dapat 45. Lepas tu ni dapat 50. 10. Ini dapat 20. Ni dapat 1. So bila tambahkan semuanya akan dapat 156. So nombor 156 ni asas berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Asas 10 tu. Yes, asas 10. Betul, asas 10. Okey, Azwar 1 bintang. Okey, dia asas 10. 156 ni asas 10. So maksudnya kalau kita dah cerakinkan, okey, dan kita darabkan dan kita tambahkan, kita dapat hasilkan asas 10. Tak kisahlah dia daripada asas 5 ke asas 8 kan. Kalau kita dah darabkan dengan nombor nilai tempat dengan digit dia dan kita tambahkan dia, itu jawapan dia adalah kita nak menghasilkan nombor asas 10. Boleh? Okay. So maksudnya kalau kita nak menukar daripada asas 5 kepada asas 10, ini cara dia. Okay, awak kena cerakinkan kan. So 504 darab dengan 2,
tambah dengan 503 darab 3, 5 tambah 502 darab 2, tambah 501 darab 4, tambah 500 darab 1. Tambahkan dan awak akan dapat nilai dia 156. So 156 ni adalah asas 10. Okey. Cikgu, Ya, apa dia? nak tanya boleh? Apa dia? Tanya. Ya, Novel buat tu kan? Kan Aha. 5 kuasa 3, Ha? digit dia berapa dia? Digit dia 45. 3 kan? Dapat 40. Dapat berapa ni? Lupa lah cikgu. 5 kuasa Benda. 3 sini kan? Dapat 3 kan? Ya, 5 asas 3 kan dapat 125 cikgu. 125. Betul. Naufal, salah. Oh. Tarik balik. Tarik balik. Ya, Okey, Azhar punya jawapan awak apa? dia dapat, sekejap cikgu. Dia dapat 1696 1, Ya, 6. ya, cikgu. Saya kira balik. 1250 tambah 375 tambah. Dia dapat 1696 asas. Okey, Edina dah bagi 1696. 1696. Tak boleh Edina cikgu. punya. Okey, Edina dapat 1 bintang. 3, 2, 4, 1. Okey, Dua dapat 6001. 6001. 6001 asas 8. Ah? 6001. Tu jawapan dia. Asas? Asas 10. Asas. Tadi cikgu dengan asas 8 tadi. Sasut tadi. Okay. So 6001 asas 10. Okay. Naufal, betul kan yang ni? 5 kuasa 3 darab dengan 3 ni? Ya. Dapat 45. Alright. 5 darab 3 kan? 15. Lepas tu darab dengan 3 45. Okay. Sekejap awak punya nombor 2 tu pun salah. Okay, siapa nak cuba nombor 2 tu? Gue. Sekejap. Siapa yang hantar? Tak ada seorang pun hantar. Yang lain. Okay, awak nak try. Okay, boleh? So, start dengan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4, 1, 3, 5, 6, 7. Okay, Azwan, dipersilakan. Apa jawapan dia? Okey. Dapat kuasa kosong. 7 sama dengan 7. Okay, lepas tu tambah. Kejap Lepas tu 8. 8 kali 6. 48. 48, good, betul. Okay, tambahkan. Lepas tu 320. Dah darab dengan 5 dah? Dah. 320 Okay, lepas tu tambah. 1536. 1536. Okay, lagi. 4096. 4096. Lepas 4. 404. So, itulah. 4096. Okey, tambahkan dapat berapa? Azwan? 6007. 6007. Okey. Asas 10. Asas 10. Okey, Azwan. 2 bintang untuk awak. Okey. Alright. Okay. So ini cara-cara dia kita nak ceraikan ataupun ini adalah metod kita nak pindahkan ataupun nak tukarkan daripada asas 5 ke 8 ke 7 ke kepada asas 10. Okay. Seterusnya kita pergi kepada penukaran asas lah. Okay. So andai kata kita nak tukarkan daripada 8 ke asas 10, kita gunakan ataupun 2 kepada asas 10. Okay. So 8 kepada asas 10 ni ataupun nombor-nombor lain, asas nombor lain kepada asas 10, kita kena guna kaedah jadual. Kaedah jadual, kaedah yang tadi kita buat tadi. Kita cerakinkan, kita darabkan dan kita tambahkan.
Okey, itu dah dinamakan kaedah jadual lah. Kita cerakinkan, bila kita buat dah jadual dulu, lepas tu cerakinkan, darab dan tambah. Dapatlah asas 10. Tapi kalau kita nak dapatkan ke, ke nombor yang lain daripada asas 10 kepada nombor asas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 kan. So then kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Ni Azwan tadi dia cakap saya lost kat baki Azwan. So dia pembahagian berulang ni kita kena gunakan teknik baki-baki tu. Okey. Baik. Kalau anda kata asas 8, cikgu daripada asas 8, nombor tu daripada asas 8, cikgu nak dapatkan kepada asas 5. Okey. Cikgu tak boleh straight satu step je. Dia ada dua cara lah kena tempuh. Dua langkah. Yang pertama awak kena tukarkan asas tu kepada asas 10 dulu. Okey. Dah tukar kepada asas 10, then awak kena tukar kepada asas 5 menggunakan kaedah pembahagian berulang. Dapat ni? Kelas? Dapat. Ada dua step ni. Okey. Tetapi untuk asas 8 dengan asas 2, dia special case. Okey, pemindahan dari asas 8 dengan asas 2, just guna kalkulator. Okey, tak perlu nak gunakan kaedah jadual ke kaedah pembahagian berulang So kita gunakan kaedah kalkulator. Okey. Ni metod dia. Okey. Siapa nak cuba? Tukarkan nombor ni kepada asas 10. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit lah. 5 minit dan hantar kat cikgu. Siapa paling cepat dapat 3 bintang kat sini.
Okey, cikgu dah terima jawapan daripada Azwar. Cikgu nak check sikit. Betul tak? Okey, kita ada 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3 dan 5 kuasa 4 lah. So kita ada 4, 3, 2, 2, 1. Okey. So 5 kuasa 4 jawapan dia adalah 625 darab dengan 4. So kita dapat 2500. 5 kuasa 3 125 darab dengan 3. So dapat 375. Okey. 5 kuasa 2 25 darab dengan 2 dapat 50. 5 kuasa 1 5 darab 2 dapat 5 dapat 1. Okey. 2500 tambah dengan 375 tambah dengan 50 tambah dengan 5 tambah dengan 1. So jawapan dia 2931. Okey, jawapan pertama Azwar. Asal 36 Azwar? Ada kesilapan di sini kah? Yang dekat 5 kuasa 1 2 tu. Patutnya 10. Oh. Yes, 10. Okey. Right. Sorry. Ada 10 So jawapan dia 6 2936. Okey, betul? 293 6. Oh, Luffy bagi tahu Okey. Baik, terima kasih Luffy. Dapat 1 bintang. Okey, Azwar dapat 1 bintang untuk soalan pertama. Dia betul. Luffy membantu dapat 1 bintang. Okey. So ini kita ada 8. So 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3 dan 8 kuasa 4. Kita ada 3, 7, 6, 7, 5. Okey. So 8 kuasa 4. So kita dapat 4056 darab dengan 3. So kita dapat 12,288. Okey, tambahkan dengan 8 kuasa 3 darabkan dengan 7. So dapat 3584. Okey, 3584 64 darab dengan 6. So dapat 384. Okey. 8 kali 7 56 tambah 5. Okey, 12 288 tambah dengan 3584 tambah dengan 384 tambah dengan 56 tambah dengan 5. So, jumlah dia 16,317. Betul jawapan Ahmad Azwan. Okey, dia tersalah buat. Okey. So jawapan nombor 2, jawapan dia 16,317. Okey. Asas 10. Asas 10. Alright. So clear So ada 2 soalan ni. Kita nak menukarkan kepada asas 10. Okey. Next kita pergi kepada macam mana kita nak tukarkan daripada asas 10 kepada asas lain lah. Contohnya kat sini kita ada asas 10, kita nak tukar kepada asas 9. Tadi Azwan cakap
dia kurang pasti dengan macam mana kita nak buat kaedah pembahagian berulang tu. Kita try, kita cuba explain sikit macam mana kita nak dapatkan. Okay. So kita ada 759. Okay, 759 asas 10 nak tukar kepada asas 5. So kita gunakan kaedah pembahagian berulang lah. So letakkan 5, sebab kita nak asas 5 kita kena bahagikan dengan 5 lah. Jangan bahagi dengan 6 kan. So kita kena bahagikan dengan 5 sebab kita nak asas 5. Okay. Kat sebelah sini tulis baki. Sebelah nombor ni tulis baki. Okay. Mula kita bahagi dulu. Okay. Nak senang kan? Nak mudah cerita dia. Okay. Tekan kalkulator. Okay. Senang je simpan dia. 759 bahagi dengan 5. Okay. Dapat perpuluhan betul? Kelas. Dapat kan? Perpuluhan. Sama kan cikgu? 151.8. Okay. Apa kita buat kat sini? Ambil nombor yang bulat je. Nombor perpuluhan 8 tu tak payah ambil. Okay? Ambil nombor 151. Okay, 151 ni tak kat sini. 151. Okay, 151 darabkan dengan 5. 151 151 darabkan dengan 5. So, kita dapat 755 kat sini. 750. So, maknanya baki dia berapa? Baki dia 4. Tulis kat situ. 4. Oh, dapat jumlah lepas tu darabkan balik. Sebab kita nak cepat kan, kena cepat dengan kaedah kalkulator ni. Okay, mula bahagi dulu. Kalau jumpa perpuluhan, ambil yang nombor bulat. Jangan ambil perpuluhan dia. Boleh? Ambil jadi tadi kita dapat 151.8 kan. Kita ambil 151 je. Perpuluhan 8 tu biarkan. Abaikan. Okay. Dan kita darabkan 151 darab dengan 5. So kita dapat 755 ni. Tolakkan dengan yang sebelum ni. Iaitu 759. So dapatlah baki dia 4 kan. Letak kat sini baki. Okay. Seterusnya. Kita bahagikan lagi sebab 151 ni lebih besar daripada 5 kan. Kita bahagikan lagi. Okey, 151 bahagi 5. 151 bahagi 5, so dapat 30.2. So apa kita buat? Sini kita ambil 30 saja. Okey, ambil 30. Okey. So letak kat sini 30. Okey, 30 darab 5 dapat berapa? 30 darab 5 kita dapat 150. So baki dia 1 lah. Sebab tadi 1 kan. 151. So baki dia 1. Okay, 30 lebih besar daripada 5. Kena bahagi lagi. Okay. Bahagikan dengan 6 kan. So bahagikan dengan 6. Tak ada baki. Tak ada baki. Okay. Bahagikan 6. Ada baki? Tak ada baki kan. Kosong. Baki dia kosong. Okay. Tapi kat sini 6 masih lagi besar daripada 5. So kita kena bahagi juga. 6 bahagi dengan 5. Okay, 6 bagi 5 dapat berapa? 1. Baki? 1. Okay? Yes. 6 bagi 5 bagi 1. Okay, so macam mana kita nak baca? Okay, ambil start daripada 1 ni, baki ni. Daripada bahagi tadi. 1. Kita bawa naik ke atas. Kita ambil yang baki dia ni. So jawapan dia adalah 1, 1, 0, 1, 4 asas 5. Boleh? Boleh tak ni? Dapat tak? Macam mana kita nak buat? Okay, boleh salin dulu macam mana nak dapatkan dia. Sekejap je, screenshot. Okey. Kalau dah dapat, boleh tak tolong buat nombor sebelah dia tu. Iaitu 43,567 nak tukar kepada asas 9. Apakah jawapan dia? Okey, cikgu bagi 5 minit untuk awak selesaikan soalan tu.
Cikgu, saya dah faham lagi yang 151. Yang 151. baki 4 tu. Baki 4. Okey. Mula-mula, okey. Tekan kalkulator. 759 bahagi dengan 5 dapat berapa? Bagi dengan 5. Jadi 151.8. Okey. 0.8 tu buang. Kita ambil Buang. 151. Okey. Okey, tulis 151 dekat bawah 759. Okey. Ya. Okey. 151 darabkan dengan 5 dapat berapa? 151 darabkan 5. Hmm. Jadi 755 kan? 755. Okey, tolakkan dengan 759. Untuk dengan 4 negatif 4 kan? negatif 4. So maksudnya negatif 4 tu adalah bagi 4. Oh. Okey. Bagi 4. Seterusnya kita buat bagi lagi. Bahagi sampai nilai dia kurang daripada 5. Okey. Selagi dia tak achieve kurang daripada 5, jangan berhenti. Jangan stop. Buat dia sampai nombor dia, kalau kita bahagikan, adakah dapat yang terakhir tu mesti kurang daripada 5. Okey, Nafas, boleh tak ni? Boleh. Oh, jadi darab tolak. Yes, darab tolak. Okey. Cikgu dah. Okay, dah Okey, boleh bacakan untuk cikgu, Tufi, macam mana cara dia? Berapa awak bahagikan? 4, 3, 5, 9, 7 bahagikan dengan 9. 9 tu 6. Yang 4, 3, 5, 9, 7 tu 6. 6, sekejap 6, okey. Bagi, okey. Bacakan. 9 bahagi dengan 9 dapat berapa? 4840 bagi 7. 4840 bagi 7. Okey, next. 537 bagi 7. Bagi 7, next. 59 bagi 6. Bagi 6. Okey, next. 6 bagi 5. Bagi 5. 5. So jawapan dia adalah 65677 kuas asas 9. yes. 65677 asas 9. Okey, boleh? Kelas ni simple dia So kita dah buat dua method tadi. Macam nak tukar kepada asas lain kepada asas 10 dan asas 10 kepada asas lain. Itulah. Okey. So ada dua kaedah ni, dua cara yang awak kena katakan hafal lah. Jangan hafal betul-betul jangan hafal betul-betul kita fahamkan konsep dia. Fahamkan cara dia, fahamkan konsep, dah dapat dah. Okey, seterusnya. Okey. So maksudnya kita ada asas lain, kita nak tukar kepada asas lain. Cikgu cakap tadi awal-awal tadi apa? Kalau contohnya kita ada asas 8 nak kepada asas 5, so kita kena pergi asas 10 dulu. Lepas tu baru kita pergi asas 5 lah. Dia tak boleh asas 8 terus satu kaedah je. Kita kena gunakan kaedah pada asas 5. Okey, kita ada dua cara, bukan dua cara lah. Dua step, dua langkah. Yang pertama kita kena gunakan kaedah jadual. Yang kedua dah dapat asas 10, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey. Boleh tak dapat ni? Untuk soalan ni? Macam mana tadi cikgu? Okey. Kalau kita nak tukar asas, kita ada dua step. Okey. First step, kita kena tukarkan kepada asas 10 dulu. Okey. Contohnya kita ada asas 5. Okey. Guna asas jadual 5. dulu. Guna jadual dulu, pergi asas 10. Okey. Yang Dan pergi asas asas 10 ni lah. Yes. So, pergi pada asas 8. Asas 8. Tak kisahlah. Dapat daripada asas 10 tu baru tukar kepada asas 8.
guna pembagian berulang. Okey, kalau asas 10 kepada asas 8 tak payah gunakan pembagian berulang lah. Kita gunakan kaedah kalkulator je. Tekan kalkulator je. Boleh tekan kalkulator je kan? Kat sini. Ya. Tukar base. Lepas tu tukar nombor dia. Okey, cuba buat untuk nombor 43 asas 5 dan 76 asas 8. Dua soalan ni. Cikgu masa dalam 10 minit. Okey, so awak nak guna kaedah kalkulator kan? Okey. Kalkulator awak jenis macam ni ke, Edina? Adakah jenis macam ni? Ataupun ada jenis advance sikit? Macam ni? Ataupun ada satu lagi dia jenis yang ni. Yang mana? Cikgu ada 3. Macam cikgu. Yang mana satu? Yang ni. Okay, ni nombor 1. Nombor 2. Yang warna hitam. Yang ni. Yang ni Confirm warna hitam ni. Okay, so kena terang. Bukan. Yang mana hitam ni? Ini hitam. Ke warna biru? Ya 570 je. Dua-dua 570. Yang tangan kanan cikgu. Kanan cikgu Sini. Ni Oh. So, ni warna biru bukan warna hitam. Yang ni warna hitam. Ni 570 juga, modelnya sama. Yang ni EX, okey. Ini yang belah kiri ni EX yang tunjukkan ni. 570 EX kelas Swiss. Warna hitam ini warna biru tua. Yang ni biasalah standard awak guna. 570 MS. Kod dia. Okey. So macam mana kita nak buat ni? Okey. Cikgu buatkan mode normal balik, kosong balik. So pergi kat sini, dekat sebelah on ni ada button mode kan. MODE tu. Tekan mode tu. Tekan sekali, tekan 2 kali. Sampai jumpa base. Dia tulis base dekat situ. Okey. Tekan 3. Sekarang kita dah masuk dalam mode base atau mode asas lah kat sini. Alright. So, mode base dia. So, kalau kat sini kita tengok sini, ujung ni, nampak tak ada tulis O kecil O ni. Bermaksud nombor yang kat dalam sistem sekarang ni adalah pada asas 8. Okay, O ni asas 8. Okay, kalau B, dia tulis B. So, maksudnya B ni adalah asas 2. Dan satu lagi DEC. Okay, DEC dia akan keluar D. So maksudnya adalah asas 10. So macam ni kita nak buat, kita tukar dulu asas 10 kepada asas 8 lah. Kita bagi contoh lah nombor dia, kita ambil random. Tekan 566. Okay, 566 566 tekan sama dengan. Sampai keluar 566, sebelah dia D kan. 566 tekan sama dengan sampai keluar D. Then apa nak tukar kepada asas 8? Okay, tekan OCT kat situ. Okay, tekan OCT. So dia akan keluar 1066. So maksudnya daripada 566, okay, 566 ni asas 10, kita tukar kepada asas 8, kita dapat 1066 ataupun 1066 dalam asas 8. Okay. Kalau kita nak tukarkan kepada asas 2, boleh. Tekanlah bin. Tekan bin. So, sekejap. 506. 566. Okay, 55 lah. 55. Okay, tukar kepada bin. Banyak ke tak boleh Okay. Dia nombor 256. 256 bin
280 500. Okey. Dalam binary, okey, dia hanya boleh tukar hanya 511 sampai 511, asas 10 kita tukar kepada asas 2, itu saja boleh. Okey. Dia tak boleh lebih daripada nombor 511, asas 10. Okey, kalau tidak nanti dia akan jadi mat error lah. Contoh tadi kita dapat 500 lebih 555 kan. So kalau kita tekan 512, dia dah tukar jadi mat error. Dia calculator dia tak boleh baca lah. Actually dia boleh baca. Actually kita boleh kira dapatkan nilai, tapi calculator ni agak limited dia sikit. Ada limit dia. Okay. So kalau 511 nak tukar kepada binary, so ni paling tinggi lah. 511. Tak boleh lebih daripada tu. Boleh lebih daripada tu, tak ada masalah pun. Dia boleh lebih daripada tu. Tapi kita kenakan guna kaedah pembahagian berulang macam biasalah. So kita kena gunakan kaedah tradisional. Tak boleh pakai kalkulator ni. Okey? Ada faham tak Idina? Kalau faham boleh bagi ni. Okey, faham Alright. Okay. Okey, baik. So kita buat operasi tambah. So operasi tambah ni macam mana? Okay, kita buat sikit Curi masa buat sikit Walaupun dah 10.30, tambah sikit Okey. So macam mana kita nak buat operasi tambah ni? Jadi kita buat operasi tolak. Operasi tambah ni kita tambah dalam bentuk lazim. Cikgu galakkan pakai bentuk lazim lah. Jangan kalkulator Ini kan bentuk lazim. Okey, 111 asas 2 darab dengan 1 tambah dengan 110. Okey, tambahkan. Okey, 1 tambah 0 dapat 1. Okey, 1 memang adalah nombor maksimum bagi asas 2. Okey, bagi asas 2. So kita tak perlu tolakkan lah. Okey. Okey, yang kedua, digit kedua adalah 1 dengan 1. 1 tambah 1, kita dapat 2. Okey. So, kalau ada 2, so kita kena tolaklah dengan 2 sebab dia asas 2. So, tolakkan dengan 2. So, 2 tolak 2 dapat 0. Ini kena tambah 1 kat sini. Okey. Bila kita tolak 2, so kita kena tambah 1 dekat atas. Okey. 1 tambah 1 tambah 1. Kita dapat berapa? 3 kan? 3. 3 memang of course lah dah lebih daripada asas 2 kan. So sebab tu kita kena tolakkan dengan 2 juga. Okey, ini belakang ni 1. Okey. So 3 tolak 2 dapat 1. Dia sama juga tak boleh lebih je. Jadi 1 Dia Betul. tak boleh lebih daripada asas, sama juga. Yes, sama juga. Dia tak boleh lebih daripada asas. Kalau lebih daripada asas kena tolak 2 dan tambahkan 1 lagi di digit yang seterusnya. Okey, tambahkan lagi 1 daripada digit seterusnya. So tambah 1 kat sini. So ni. Oh. Contohnya kat sini kan. 3 kan? 3 dah lebih daripada 2, betul? So tolakkan dengan 2, so kita dapat 1 kat sini. 1 tu tambah lagi kat sini, tambah 1, so dapat 1. Jawapan dia 1101 asas 2. Okey. Sama juga yang sebelakang ni, sebelah yang nombor 2 ni, iaitu 375 asas 8 tambahkan dengan 67 asas 8.
Dia kena tambah dengan asas yang sama Dia tak boleh tambah dengan asas yang berbeza Kalau ada soalan boleh, tapi awak kena tukarkan salah satu. Faham tak? Tukar salah satu pada asas yang sama dengan asas tu. Itu dia dah kira macam soalan kebat lah. Dalam soalan tu dah kira macam kebat lah. So maksudnya kita tukar salah satu tu, lepas tu tambah macam biasa. Dia tak boleh asas yang berlainan. Okey, kat sini kita tengok sini 375 asas 8 tambah dengan 67 asas 8. Okey, 5 tambah 7 dapat 12. Okey, dapat 12 kan? So 12 of course lebih daripada 8. Okey, tolakkan dengan 8. So 12 tolak 8 dapat 4. Okey. So dia dah tolak kan? Tambahkan dekat atas ni, dekat 7 ni. Macam kita buat macam tambah biasa, kalau contohnya kan 42 tambah dengan 9 kan. Okey, 2 tambah 9 dapat 11 kan. Satu tangan satu, betul? So dia konsep dia macam tu lah. Tapi untuk kalau asal yang berbeza, selain daripada asal 10 ni, so dia kena tolak dulu. So 12 tolak 8 bagi dia 4. Okey, buat naik atas satu. Ada baki tambah 1 macam ni cikgu. Okey. 12, okey 5 tambah 7 dapat 12 kan? Okey, 12 ni lebih daripada asas 8, betul? Betul. Okey, so kalau lebih daripada asas 8, kita kena tolak tekan dengan 8. So dapat 4. So bila kita dah tolak dengan 8, kita kena tambah satu dekat atas, dekat 7 ni. Okey? So tambah 1, so 1 tambah 7 tambah 6 dapat apa? 14 lebih daripada 8 kan? Okey, tolak lagi 8. Okey, 14 tolak 8 dapat apa? 6. Okey, letak kat bawah ni 6. So bila kita tolak dengan 8, tambah lagi satu dekat atas, dekat 3. Okey. Kalau ditolak dengan asas tambah 1. Ya, tolak dengan asas tambah 1. Okey, 1 tambah 3 dapat 4 kan? 4. Okey, 4 lebih tak dari 8? Tidak. Tak payah tolak. Okey, letakkan 4 kat bawah. So jawapan dia 4 asas 8. Boleh ni? Boleh. Okey, salin dulu. Screenshot kan. Satu lagi slide ni, dia nak tolak. Lepas ni tolak pula. Lepas tu, nanti boleh tengok soalan yang gerak gempur tu. Cuba buat. Mana yang boleh buat. Minggu depan kita akan bincang. Okay, dah salin soalan ni? Dah Okay. Oh, okay. Dah habis punya. Tolak lagi. ni. Tolak. Pasti tolak dia. Slide tolak Oi, cepatnya kau Okay, kita tengok apa sih tolak. Ada 1, 1, 0, 0, 1. Plus 2. Tolak dengan 1, 1. Okey. 1 tolak 1 boleh tak? 1 tolak 1? Boleh. Okey, kalau 1 tolak 1 boleh. Letakkan 0. Okey. Okey, 0 tolak 1 boleh tak? Tak boleh. So kita kena buat apa? Pinjam. Kena pinjam sebelah. Tapi sebelah ada berapa? 0. Sebelah ada 0. So kena pinjam lah kat sebelah kan. So pinjam dekat sini. So so kat sini dapat 1 1. So potong jadi 0 dan 0 pula. Okey, so 1 tolak 1 dapat 0. Ini dapat 0. 0 1. Betul lah aku buat ni. Tolak ni. Ya. Aku dah lupa. Tolak ni. Oh, silap. Okey. Kan ada ni tersasul ni. Okey.
Okey. Kalau kita pinjam dengan asas 2, so kita akan pinjam dengan 2 tau. Jadi 2 betul. Okey. Ni kosong. So kita pinjam dapat 2. So 2 tolak 1 dapat kosong kan. 2 tolak 1 dapat 1 Satu. silap. 1. Okey. So ini sepatutnya ada 2 sebab kita pinjam sini kan. Kita pinjam ni dapat kosong, ni dapat 2. Tapi sebelah dia pinjam kan. Pinjam tinggal 1. So tinggal 1 kat sini. Kosong, 1. Okay. So mula kita pinjam. Sebab kosong tak boleh pinjam kan. So kita pinjam 1 lagi. Yang depan sekali. So pinjam. Yang 1 ni tinggal kosong. Pergi sini jadi 2. Okay. Tapi ni pinjam lagi. Pinjam tinggal 1. Ini pinjam jadi 2 lah. 2 tolak 1 dapat 1. 1, 1, kosong, 1. So jawapan dia 1011 asas 2. Okey, soalan berikutnya adalah 345 tolakkan dengan 167 asas 8 lah. Asas 8. Okey. Kat sini 5 tolak 7 tak boleh. So kita kena pinjam yang nombor sebelah lah. Okey, nombor sebelah 4 tinggal 3. 3. Okey, tapi kalau kita pinjam dia, kita tak boleh tanda sebelah. Kalau asas 10 boleh lah tambah tanda sebelah jadi 15 kan. Okey, kalau ini kita kena tambahkan, iaitu 5 tambahkan dengan 8. Sebab dia asas 8 kan. Tambahkan dengan 8. So kita akan dapat 5 tambah 8 dapat 13. 13. So 13 tolak 7 dapat berapa? Dapat 6 kan? 13 tolak 7 dapat 6. So 6. Okay. 3 tolak 6. Boleh tak? Pun tak boleh. So lebih kecil tolak besar kan? Tak boleh. Pinjam satu lagi kat sebelah sini. So tinggal 2. 2. So kalau pinjam tambah dengan 8. 8. So dapat 11 lah. 11 tolak 6. 11 tolak 6 dapat 5. Okey. 2 tolak 1 boleh. So dapat jawapan dia 1. So jawapan dia 156 asas 8. Okey. Baik. So boleh salin dulu. Macam mana dalam kira dia. Okay. So cuba try soalan kerak gempur tu. Okay. Cuba try dulu. Dan soalan latihan yang minggu lepas tu. Tolong buat nombor 6, 7 tu. Jadi kita bincang nombor 5 Cikgu yang dan pinjam tu macam mana? Tak faham. yang pinjam? Yang mana yang awak tak faham? Yang 7 tak cukup, 5, 7 tak boleh, tak cukup tu pinjam tu macam mana? Tak faham. Okay. Pinjam. Awak kena tambahkan Anak 5 pinjam. tambah dengan 8. Hello? Tambahkan Ya. asas dia tu macam mana? Yes, tambah dengan asas. Kalau asas dia 8, tambah dengan 8. Kalau asas 3, tambah dengan 3. Macam sama juga yang sebelah ni dah. Tambah 2. Ni tambah 2 lah. Ni kosong tambah 2 dapat 2 kan? So kat sini kalau asas 8, 5 tambah 8. 8. Macam kita buat kalau macam ni 42 tolak 7 kan? Okay, nombor asas 10 kan? Okay, so kalau kita pinjam ni jadi 3. So ini jadi 12 kan? Sebab 10 tambah 2 dapat 12. Sama juga konsep kat sini. Ini 5 tambah 8 dapat 13. Kita tambahkan dengan nombor asas dia. Boleh? Boleh Zuan? Boleh. Macam tak boleh je. Apa Kalau macam apa yang lagi? 4 tu potong pinjam 3 ambil 3 tambah dengan 8 pula macam tu. Okey. Tadi kita dah pinjam kan? 5 tadi kita pinjam kan? Pinjam tinggal berapa? Kalau 4 pinjam tinggal berapa? 3. 3. Okey. 3 tolak 6 boleh tak? Tak boleh. Tak tambah 8 lagi.
Kita pinjam yang depan lah. Pinjam depan 3 sama dengan 2 kan? Okay, so 3 tambah dengan 8 dapat 11. 11. Okay, 11 tolak 6 dapat 6, 5. 5. Okey. Okay. Boleh? Dapat ni? Okey, dapat. Alright, Jun. Okay.